أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، صلاة وسلاما على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربي يسر ولا تعسر، ربي تمم بالخير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أما بعد. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita mulakan kuliah kita pada malam ni dengan kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kerana kita masih lagi diberikan peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada di dalam rumah Allah ini, mengerjakan kefarduan ataupun tanggungjawab yang telah difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita dalam keadaan yang terbaik. Mudah-mudahan usaha kita ini menjadi asbab kepada kita mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, syukur juga kepada Allah Subhanahu wa taala kerana saya teringat kuliah saya malam ni. Dah hari tu dah tak ingat kan. Ya Ustaz Nurul datang, rupanya dia tak ingat dia ada kuliah malam tu. Apapun tu semua adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, patutnya malam ni saya tak ada juga. Apapun, syukur kerana kita masih lagi diberikan peluang ini, dan mudah-mudahan peluang ini akan sentiasa diberikan kepada kita untuk kita sama-sama berusaha memahami sebahagian daripada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrain lan tadillu ma in tamassaktum bihima, kitaballah wa sunnata rasulih. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah pada malam ini kita masuk pada hadis yang baru, iaitu hadis yang ke-9. Selepas kita selesai perbahasan tentang hadis yang ke-10 dan hadis yang ke-10 pula, hadis yang ke-8. Jadi malam ni kita akan masuk hadis yang ke-9, sebagaimana yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi dalam Matan Al-Arba'innya. Dan kita masih lagi menggunakan kitab yang sama, iaitu kitab perbahasan tentang hadis 40 yang dikumpulkan dan disusun oleh Dr. Mustafa Abdul Rahman. An Abi Hurairah radhiyallahu an Abi Hurairah Abdul Rahman bin Sakhr radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma nahaitukum anhu fajtanibuh wa ma amartukum bihi fa'tu min mastata'tum fa inna ma ahlaka alladhina min qablikum kasratu masailihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim. Hadis rawahul Bukhari wa Muslim. An Abi Hurairah Abdul Rahman bin Sakhr radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma nahaitukum anhu fajtanibuh wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum fa innama ahlaka alladhina min qablikum kasratu masailihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini adalah hadis yang juga diriwayatkan oleh Abi Hurairah, salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang banyak meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana Abu Hurairah itu adalah sebahagian daripada ahli suffah, iaitu golongan yang hidup untuk bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Golongan yang kalau kita pergi ke Masjid Nabawi tu, ada satu sudut dekat Masjid Nabawi tu yang dia angkat sedikit kawasannya tu kan. Masa masuk ikut pintu 39 tu,
37 ke 39? Siapa baru balik? Kan? Sarjan baru balik, Puan Idris kita. Jadi masuk-masuk ikut pintu tu ada satu pentas yang selebar lebih kurang dalam 10 kali 10 meter lah kot, atau tak sampai. Itu ditinggikan, menandakan bahawa di situlah tempat tinggal ahli sufah. Antaranya Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu, yang mana mereka ini dikhususkan ataupun direservekan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bersama-sama dengan baginda sentiasa berada di dalam masjid untuk mendengar kuliah-kuliah dan pengajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Abdul Rahman bin Auf, dia ada kerjaya dia berniaga. Kebanyakan para sahabat itu kebanyakannya adalah ahli perniagaan, kan? Begitu juga Abu Bakar dan sebagainya. Tapi golongan ahli sufah ni adalah golongan yang tidak ada kerja tetap. Hidup berdasarkan kepada ihsan dan juga sumbangan-sumbangan para sahabat kepada mereka. Dan mereka hidup di dalam masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak hairanlah Abu Hurairah ni adalah antara sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi siapakah namanya sebenarnya? Ialah Abdul Rahman bin Sakhar. Abu Hurairah itu adalah gelaran. Gelaran kepada Abdul Rahman bin Sakhar. Yang mana beliau telah berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berkata, ma nahaitukum anhu fajtanibuh. Apa yang aku tegahkan kamu daripadanya, maka hendaklah kamu menjauhinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulakan hadis baginda pada kali ini yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dengan katanya, ma nahaitukum anhu fajtanibuh. Apa yang aku larang kepada kamu daripadanya, fajtanibuh, kata Nabi, maka hendaklah kamu jauhkannya. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Dan apa yang aku perintahkan kamu dengannya, maka hendaklah kamu kerjakan daripadanya barang yang kamu berkuasa ataupun barang yang kamu sekadar yang kamu mampu. Ma amartukum bihi, apa yang aku suruh kamu untuk kerjakan, fa'tu minhu, maka datangkanlah ia, kerjakanlah ia, mastata'tum, dalam kadar apa yang kamu berkuasa ataupun apa yang kamu mampu. Fa innama ahlakal ladzina min qablikum, maka sesungguhnya telah binasa orang-orang yang sebelum kamu, kasratu masailihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim, kerana banyaknya permasalahan mereka dan perbezaan mereka, perselisihan mereka kepada nabi-nabi mereka. Itu hadis yang dibawakan oleh Abu Hurairah tentang amaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahawa mulai hadis ini difahami kebanyakan ataupun perkara-perkara yang berlaku pada umat yang terdahulu, nabi-nabi yang terdahulu, yang menyebabkan mereka itu dibinasakan, dihukum, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala kerana dua perkara. Yang pertama, kerana apa yang dilarang oleh para nabi terlebih dahulu, yang terdahulu terhadap kaum mereka tidak taat. Nabi kata, mungkin Nabi Lut kata jangan Nabi Lut apa? Dia dakwah apa Nabi Lut? Jangan suka sesama jenis. Kan, lelaki dengan lelaki dan sebagainya. Jangan melakukan zina dan sebagainya. Tapi itu yang disukai oleh kaumnya pada masa itu. Begitu juga dengan kaum Nabi, apa lagi yang dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum Nabi apa? Ini boleh letak ujian ni. Dengarlah kuliah lama dah kan? Sejak 2005 kat Badar Puteri ni. Nabi Lut, lagi Nabi Bani Israel. Nabi Israel itu banyaklah kan, Nabi Musanya kan, Nabi Isanya dan sebagainya. Semuanya itu mereka itu
dibinasakan dan juga dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala kerana mereka mengerjakan perkara yang dilarang oleh nabi-nabi mereka. Itu antara penyebab utama kerana kenapa mereka dibinasakan dan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana mengerjakan perkara yang tidak ataupun yang dilarang oleh nabi mereka untuk mereka kerjakan. Begitu juga dengan Fir'aunnya dan sebagainya. Semuanya mereka itu adalah kaum-kaum yang engkar terhadap arahan ataupun terhadap amaran nabi yang telah diutuskan kepada mereka. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Yang kedua, Nabi berkata, dan apa sahaja yang aku perintahkan, maka hendaklah kamu kerjakan sekadar yang kamu mampu. Kalau Nabi kita, maka kita faham apa yang diperintahkan kepada kita dengan solatnya, dengan puasanya dan sebagainya, dengan zakatnya, dengan hajinya. Dan Nabi mengatakan bahawa apa yang diperintahkan itu, maka kerjakan dengan sekadar yang mampu. Jangan buat sepenuhnya seperti yang Nabi buat. Nabi pun tahu kita tak mampu untuk buat ataupun untuk meniru 100% sebagaimana Nabi buat. Tapi Nabi kata, cuba kerjakan sekadar mana yang kita mampu. Kerana Nabi faham akan kelemahan kita. Contoh yang paling mudah apa? Solatlah. Kan? Nabi solat, macam mana Nabi solat, dan cuba kita nilai macam mana kita solat. Para sahabat solat macam mana dan macam mana kita solat. Nabi qiyamul lail sampai bengkak-bengkak kaki, pecah tumit-tumitnya dan sebagainya. Yang kita siap berkapit dan sebagainya, itu pun cuma 4 rakaat. Alhamdulillah buat juga. Tapi Nabi sedar apa yang Nabi suruh tu, maka yang penting kita berusaha untuk kerjakan sekadar yang kita mampu. Contoh yang lain, ibadat haji juga. Ibadat haji difardukan ataupun diwajibkan seandainya kita telah mencukupi syarat-syarat. Dan antara syarat yang terbesar adalah apa? Kemampuan. Yang nombor 5 tu. Harta banyak-banyak dah. Tiap-tiap 5 tahun tukar kereta baru. Dulu pakai kancil, sekarang pakai Storm. Dulu pakai apa? Dulu pakai trailer, sekarang pakai Land Cruiser. Contoh. Dulu pakai Wajah, sekarang pakai Santa Fe. Ini dah upgrade dah semua kan. Harta ada tapi tak boleh pergi sebab tak mampu, syarat yang kelima. Apatah lagi sekarang ni ada kuota dan sebagainya. Jadi 2 perkara berkenaan, meninggalkan perkara yang dilarang dan mengerjakan perkara yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kunci kepada kejayaan, kunci kepada kesejahteraan hidup umat baginda sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Kerana Nabi bersabda, fa innama ahlakal ladzina min qablikum. Kerana umat-umat yang terdahulu itu dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kerana kasratu masailihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim. Kerana umat-umat yang terdahulu itu dia banyak masalah ataupun banyak helahnya. Mencari helah, mencari sebab supaya mereka tidak meninggalkan apa yang Nabi mereka larang dan mereka tidak mengerjakan apa yang Nabi mereka perintahkan. Itu sebabnya. Kenapa? Kerana Nabi tidak nak kita untuk menjadi seperti umat yang terdahulu. Tidak juga akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak menerima azab walaupun Nabi, keistimewaan Nabi SAW antaranya ialah azab tidak akan diturunkan terus sebagaimana umat yang terdahulu. Itu untungnya. Kita masih lagi diberikan peluang untuk bertaubat. Kita masih diberikan peluang untuk menebus dosa-dosa kita. Kita masih lagi diberikan peluang
untuk cuba mengerjakan perintah Allah, meninggalkan larangannya. Kan? Tapi Nabi kata jangan sampai kita macam umat yang terdahulu, mencari-cari helah dan sebagainya. Kan? Kenapa tak solat? Pakaian kotor. Ataupun nantilah iklan, kalau iklan dekat apa? Dekat radio IKIM tu kan. Iklan makeup mesra wuduk tu apa? Quraisyah. Nuraisyah kan. Siti. Kat iklan ni. Siti, kau ni sekejap solat, sekejap tak solat. Alasannya tak ada masa. Bagus juga yang buat iklan ni kan. Pandai juga Nuraisyah ni, dia gunakan benda tu untuk jadi benda ataupun untuk jadi point untuk melakukan produknya kan. Tapi betul lah kan? Betul, benda tu menjadi penyebab kepada kadang-kadang kita, bukan nak kata orang perempuan saja, orang lelaki pun sama kan? Alasan baju kotor, alasan seluar kena kencing. Kalau alasan seluar kena kencing kan, tuan-tuan belilah pampers orang dewasa tu kan. Kalau ada yang memang tahu dah kita punya kecenderungan ni, kalau dah nak terkucil tu tak boleh tahan dah kan, belilah pampers kan. Tiap kali nak sembahyang salin macam orang perempuan tu kan. Tu orang tu tanya-tanya, kenapa kembung sangat buntut ni? Dia kata, ada rahsia kan. Tapi itu yang kita kadang-kadang menyebabkan kita seolah-olah mencari alasan-alasan untuk tidak berbuat apa yang difardukan dan tidak meninggalkan apa yang dilarang. Pernah dengar tak? Saya tuan-tuan pun pernah dengar ataupun pernah mengalami kan? Kita pergi kuliah tu, ada soalan-soalan yang kadang kita rasa takkan dia ni tak tahu kan? Pasal zakat ke kan? Pasal haji ke, pasal puasa ke, ada je soalan-soalan ni yang kadang-kadang kita rasa sampai ustaz pun kata, ni nak tanya betul ke, nak cari alasan penyebab, kata boleh kan? Sebab kebanyakan perkara-perkara yang kita dah maklum ni, semuanya dah maklum bid-darurah kan? Perkara-perkara asas di dalam agama semuanya dah maklum bid-darurah, kata ulama. Ulama kategorikan dia sebagai maklum bid-darurah. Maksudnya memang tidak masuk akal kalau orang umat Islam di Malaysia ni tak tahu kan? Pasal aurat kan, pasal benda-benda yang haram, mana yang haram, mana yang halal, tentang makan minum kan? Tentang apa, rezeki, pekerjaan yang kita lakukan. Ini kadang-kadang soalan tu memang tahu dah, ini bukan soalan nak tanya, ni nak soalan cari alasan. Jadi Nabi SAW dah awal lagi sudah mengingatkan supaya kita tidak cuba mencari-cari alasan melalui hadis ini, untuk kita tidak meninggalkan yang haram dan kita tidak meninggalkan ataupun kita tidak memperbuat apa yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syarahan hadis ini. Dah syarah, waktu baca syarah lagi. Tak apalah, itu syarahan saya tadi, ini syarahan Dr. Mustafa Abdul Rahman. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Beliau ialah Abdul Rahman bin Sakhar Ad-Dusi At-Tamimi. Ia sendiri telah menerangkan bahawa di masa jahiliyah namanya ialah Abdus Syams, yang bermaksud hamba matahari, dan setelah memeluk Islam ditukar dengan nama Abdul Rahman. Abu Hurairah dalam keterangannya menyatakan bahawa aku pernah memelihara kambing dan mempunyai seekor kucing ataupun hurrah betina yang masih kecil, yang selalu aku bersenda-senda dengannya. Kerana ini aku dinamakan Abu Hurairah ataupun aku digelarkan dengan nama Abu Hurairah, dan ada riwayat
yang menerangkan bahawa yang mula-mula menamakan aku Abu Hurairah ialah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Nabi nampak Abdul Rahman ni suka sangat dengan kucing, sampai memasukkan kucing dalam celah lengan bajunya. Diriwayatkannya begitu. Nabi melihat Abu Hurairah daripada kejauhan dalam satu riwayat itu sedang bermain-main dengan anak kucing, dan bila Nabi mendekat disorokkan oleh Abu Hurairah akan kucing berkenaan dalam lengan baju. Jadi kalau siapa-siapa nak digelar sebagai Abu Hurairah lepas ni, tu kucing banyak tu bawa balik. Selesai masalah tai kucing kita. Kan? Ada dalam grup tu kata saya adalah pencinta kucing. So marilah kita sama-sama support pencinta kucing kita dan kita galakkan dia untuk bawa balik semua kucing-kucing tu kan. Yang lepaskan kucing kat surau tu dia kesian lah kot kan. Dia kesian tapi dia tak nak bertanggungjawab. Ni satu perkara ni. Bapak kucing ni, sebiji dah bapak kucing. Kan? Tak nak bertanggungjawab. Kan? Lepas tu dilepaskan dekat surau dengan niat dekat surau ada orang yang boleh bela. Kan? Dia tak tahu yang Rosli kat belakang tu menyumpah-nyumpah tu kan. Tak pasal-pasal. Kalau Rosli menyumpah-nyumpah dia dapat dosa ke dapat pahala kan? Dan kalau kita macam mana setiap hari tu dia basuh tu kan. Itu pun nak kena perhalusi. Adakah dia menyumpah tu dengan niat dia mengutuk tuan kucing tu yang lepaskan, ataupun dia sekadar nak melepaskan perasaan kan. Jadi dikala baginda melihat anak kucing itu bergantung pada lengan bajunya, lalu bertanya, apakah ini? Ia adalah kucing. Demikianlah jawapannya. Maka Nabi terus menamakan beliau sebagai Abu Hurairah. Kita terus kepada syarahan ataupun syarah apa yang telah diperkatakan oleh baginda Rasulullah. Panjang pula ni tentang Abu Hurairah ni ya. Tak apalah. Nilai hadis ini. Hadis ini walaupun tidak panjang tetapi cukuplah untuk memberi suatu kesimpulan yang amat bernilai sekali dalam hubungannya dengan pengertian beragama. Walaupun pendek kan, tetapi dia sangat memberikan nilai, menyimpulkan apakah ataupun bagaimanakah hubungan kita dengan agama kita yang diturunkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu menjauhi larangan Rasul serta mematuhi suruhannya, dan ini adalah perkara yang menjadi hakikat dalam pengajaran agama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu disampaikan ataupun diutuskan kepada kita untuk menyampaikan dua benda kan, untuk menjelaskan apa yang haram dan melarang umatnya daripada melakukan perkara yang haram, dan untuk menjelaskan apa yang wajib dan menyuruh umatnya untuk melakukan perkara berkenaan. Kerana wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Walaupun pada asasnya Nabi yang bersabda, Nabi yang berkata-kata, Nabi yang melakukan perbuatan ataupun ibadah berkenaan, maka sesungguhnya ia adalah sebenarnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Kerana tidak akan Nabi SAW berkata tentang sesuatu kecuali itu adalah sebenarnya wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Perkara larangan dan suruhan Rasulullah SAW. Yang pertama, menurut apa yang ditegah dan yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Hadis tersebut menyatakan secara tegas bahawa Rasulullah SAW pernah bersabda bahawa, iaitu apa yang aku tegahkan kamu daripadanya maka hendaklah kamu menjauhinya. Ini berarti bahawa segala yang dilarang oleh baginda, iaitu segala yang haram, dari segala macam rupa maksiat dan kejahatan, janganlah dikerjakan. Apa-apa sahaja yang Nabi larang, sama ada larangan itu dalam bentuk perbuatan, larangan itu dalam bentuk perkataan,
larangan itu dalam bentuk qasad dan sebagainya, maka janganlah dilakukan kerana dia adalah tegahan daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana bila dah dilarang itu, maka perbuatan berkenaan ataupun perkara berkenaan termasuk di dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Nabi larang itu semuanya maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendatangkan dosa, mendatangkan celaka, mendatangkan hukuman yang pedih oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau tidak di dunia, di akhirat nanti. Dan itu suatu perkara yang Nabi tidak ingin melihat agar umatnya menerimanya, benda ataupun ancaman-ancaman berkenaan. Nabi larang kerana ia merupakan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ia adalah kejahatan. Dia adalah kejahatan, walaupun kadang-kadang kita nampak macam baik, kan, walaupun kita nampak macam seronok dan sebagainya, kan. Nabi pernah berkata kepada salah seorang sahabat, kan, Nabi kata, yang pertama itu untuk kamu, pandangan yang kedua itu ke atas kamu, kan. Kalau tertengok benda haram, yang pertama itu rezeki, kan, pertama itu rezeki, ya, dan tidak mendatangkan dosa, kan. Tetapi pandangan kali kedua itu adalah dosa. Jadi ada yang kata kalau kita tengok, lepas tu kita tak berkelip, Ustaz, kira pertama ke kira kedua? Lepas tu setengah jam tak berkelip, tengok gitu kan. Siap letak penyongkel gigi letak situ supaya tak berkelip, kan. Itu kira pertama tak? Itu tanya ke cari alasan? Kan? Itu yang kadang-kadang pun kita entahlah kata fed up, kan, tapi macam tak nak jawab, kan. Kerana segala larangannya adalah larangan Allah. Kerana apa yang dilarang oleh baginda adalah sebenarnya larangan Allah Subhanahu wa taala, bukan larangan Nabi semata-mata. Kerana takdirlah firman Allah, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi tidak akan melarang kecuali memang larangan itu sebenarnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah larang? Kerana Allah lah yang mencipta kita dan Allah tahu apa yang baik. Kenapa tidak boleh mengumpulkan dua adik-beradik dalam satu pernikahan? Kan? Kenapa nak tunggu kakaknya mati baru kita boleh nikah dengan adiknya? Kan? Kalau kita fikir logik manusia lah, apa salahnya? Dua-dua halal, kan? Tapi tak boleh. Allah tak suruh. Allah haramkan perbuatan tu. Dah nikah dengan kakak, nampak adik lagi cun pada kakak, kan? Oh, jangan ngada-ngada. Kecuali kita ceraikan kakak tu dulu, baru kita boleh kahwin dengan adiknya. Ataupun kita dah kahwin dengan maknya, nampak anaknya baru balik daripada luar negara. Allah, menyosal dan kalau belum bercampur dengan maknya tak apa. Ini dah setahun setengah dah ada baby dah. Telah naik liu je lah. Haram selama-lamanya, bukan tunggu maknya meninggal boleh kahwin dengan anaknya pula. Tak boleh. Kenapa? Ada sebab. Kerana Allah yang menjadikan dan Allah yang menetapkan apa yang boleh, apa tak boleh. Aurat bagi lelaki Muslim dengan lelaki Muslim yang lain, ma baina surrah wa rukbah, kan? Ada pendapat ulama kata antara sesama Muslim, kalau bukan kerabat pun seluruh tubuh badan. Ada ulama yang berpendapat gitu, kan? Saya dengan saudara Siddiq lah kononnya dah, kan? Pergi mandi-manda ataupun pergi berkemping, kan? Kaki-kaki camping tak berdengar lah bunyi nak berkemping, ngajak saya camping dah sekarang ni. Maksudnya tak makan Ustaz Nurul ni pergi camping. Yalah, pergi camping pun dekat-dekat, pergilah Thailand ke mana ke, barulah kita teruja sikit. Dia pergi setakat janda baik, buat apa? Alasan dah. Alasan sebenarnya sebab Storm belum beli, baru Santa Fe, kan? Jadi antara
Ada ulama yang berpendapat antara sesama muslim pun auratnya seluruh tubuh badan. Kan? Bukan antara ma baina surrah wa rukbah. Ada pandangan ulama begitu. Kan? Sebab nak mengelakkan daripada kaum Nabi Lut tu lah kot. Dia punya tu kan. Apatah lagi budak-budak lah. Kan? Budak asrama dan sebagainya. Kalau nak cerita dengan tuan-tuan dengan perempuan pun pasal kes budak kat asrama ni pun patutlah banyak bencana juga yang berlaku sekarang. Jadi tak kira lah sekolah agama ke, sekolah tak agama ke, benda sama. Benda yang syaitan suka ialah benda yang kita rasa sedap. Itu sama je. Itu kena perhatikan anak-anak kita, tuan-tuan. Khususnya yang duduk di asrama. Lakinya baik, perempuannya baik. Takkanlah berlaku ustaz sekolah agama kan, takkan berlaku sekolah tahfiz. Dia syaitan bila dah masuk tu tak kira lah kan, janggut panjang mana pun tak kira lah kan, rambut panjang mana pun tak kira lah kan, gondol ke tak gondol ke, semua nampak indah. Jadi kenapa Allah larang? Kerana perkara-perkara berkenaan sebenarnya tidak baik untuk manusia. Dan tiap-tiap larangan ada hikmahnya dan ada juga faedahnya. Allah tidak sengaja melarang kita melakukan sesuatu kecuali di sana ada sebab dan ada faedah yang tersembunyi. Dan kita jangan menjadi macam umat terdahulu. Nak tahu setiap satu apa faedah, apa hikmah. Kan? Allah kata puasa. Tanya, apa hal nak puasa ni? Ni dah bulan Syaban ni hari ni. Kan? 30 hari lagi kita puasa insya-Allah. Kan? Apa hal nak puasa? Susahkan diri, berlapar. Tengok orang lain Cina, India tu yang tak puasa tu kaya je. Kan? Macam mana nak terapkan tu? Jangan sampai kita menjadi macam umat terdahulu. Kita tanya setiap satu tu, kita tanya. Macam dalam suratul Baqarah tu kan. Tentang perintah untuk menyembelih lembu. Kan? Satu-satu ditanya sampai Allah berkata hampir-hampir mereka tidak melakukan apa yang diperintahkan. Lembu warna apa, lembu macam mana. Dah suruh sembelih lembu, sembelih aja dah lembu tu. Kurus ke, gemuk ke, macam mana ke, sembelih je lah. Jangan nama sembelih lembu, bukan sembelih unta. Kalau mereka terus buat, nescaya mereka tidak akan ada kesulitan untuk mencari lembu mana. Sebab asalnya perintahnya sembelih lembu, mudah saja. Tapi kerana persoalan semuanya nak ditanya itu, ini, kenapa dan sebagainya, menyebabkan akhirnya perintah yang mudah itu menjadi sulit. Samalah juga dengan kita. Jangan mencipta alasan, mencari alasan. Sekarang ni dah keluar fatwa macam-macam kan, kita boleh tengok dalam fatwa. Selagi tak jumpa fatwa tu ustaz, saya tak akan buat. Banyak benda lah kan. Nak sebut satu-satu nanti panjanglah pula. Tapi kadang-kadang adakah yang kalangan kita yang suka mencari alasan. Kan? Alasan tu tidak meninggalkan perkara yang haram. Ni Allah dah kata, Nabi dah kata jangan bekerja dengan perkara-perkara yang syubhah. Nabi kata jauhkan, ijtanibu katsiran minaz-zan. Bersangka buruk tu jangan, kata Nabi. Kita masih juga cari alasan. Kalau fa inna law tuftahu amal syaitan, kata Nabi. Kalau kita start sengaja law tu, kalau tu kan, Nabi suruh buat ini ataupun Nabi larang ini, kata kalau kita buat macam ini boleh tak? Itu dah kita buka lah pintu syaitan mencari alasan, buat benda yang diharamkan, meninggalkan apa yang diwajibkan. Kenapa tak boleh saja kita beriman,
ya, dengan apa yang diperintahkan dan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kerana ada hikmah, kan? Ada hikmah dan ada faedahnya. Sebab itu rukun iman kita yang mula-mula antu'minu billah. Dalam hadis Jibril kan, bila ditanya Nabi ditanya oleh Jibril, ma huwal iman? Yang pertama Nabi jawab antu'mina billah. Beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa maksud beriman dengan Allah? Percayalah Allah tu ada, gitu saja. Maksudnya beriman dengan Allah itu bukan hanya percaya Allah itu ada. Bukan hanya percaya bahawa Allah lah yang berkuasa. Bukan hanya percaya bahawa Allah wujud, Allah awal dan akhir. Bukan hanya itu, tetapi menyerahkan bulat-bulat kehidupan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diperintah, apa yang dilarang. Itu baru maksud beriman dengan Allah, yakin. Allah suruh solat 5 waktu. Kita solat 5 waktu. Allah suruh puasa bulan Ramadan, maka kita puasalah bulan Ramadan. Tidak mencari-cari alasan. Nabi kata jangan berpuasa pada hari Syak. Kita cari alasan. Saya memang biasa puasa sepanjang tahun. Nabi dah kata jangan puasa hari Syak. Apa yang ulama terpaksa buat pengecualian. Kalau dah memang puasa sepanjang tahun, boleh kot puasa hari Syak. Ada ulama membenarkan. Tapi Nabi dah kata jangan puasa hari Syak. Hari Syak tu apa? Hari 29 atau 30 hari bulan Syakban. Kita nak gatal juga, puasa juga. Alah, tak payahlah. Nabi pun tak puasa hari-hari Syak tu. Aisyah meriwayatkan apabila ditanya tentang puasa Nabi, Aisyah mengatakan bahawa Nabi paling banyak puasa sunat hari Syakban. Nabi dan Aisyah pernah berkata, saya tidak pernah melihat yang mana Nabi berpuasa penuh 1 bulan kecuali bulan Ramadan. Nabi puasa sunat bulan Syakban banyak. Nabi puasa sunat bulan Syakban. Tetapi pada hari-hari yang terakhir Nabi meninggalkan puasa, kata Aisyah. Oh, kita tidak. Isnin Khamis betul lah, baguslah Isnin Khamis tu. Kalau dah Khamis jatuh 29 hari bulan, kenapa kita tidak ikut apa tu sunnah Nabi yang tidak berpuasa pada hujung-hujung bulan Syakban tu kan? Oh, dah azan, belum azan, dah masuk waktu. Siapa nak azan? Nak undi tak? Basri ke? Tak apa, ikutlah. Okay. InsyaAllah kita sambung sikit lepas azan.
Kita sambung sedikit. Kita sambung sedikit tuan-tuan satu perenggan insya-Allah. Tadi Dr. Mustafa Abdul Rahman ada menyatakan bahawa pada dan tiap-tiap larangan ada hikmahnya dan ada pula faedahnya. Larangan agama ialah larangan Allah dan Rasulnya. Yang dimaksudkan dengan larangan agama itu adalah sebenarnya apa yang Allah larang dan apa yang Nabi-Nya larang. Itu yang dimaksudkan dengan larangan agama. Bukannya larangan para ulama. Tetapi dia adalah larangan Allah dan juga larangan Nabi. Larangan itu ada bermacam-macam. Ada beberapa bahagian. Kalau kita menyebut ataupun menyentuh tentang larangan perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang berkenaan dengan agama. Contohnya jangan meninggalkan ibadah dan taat apa yang berkaitan dengan peribadi. Ada yang berkaitan dengan agama, iaitu meninggalkan ibadah. Larangan meninggalkan ibadah yang telah difardukan. Rukun Islam yang 5 itu. Itu adalah salah satu bentuk larangan. Maksudnya meninggalkan ibadah itu adalah suatu yang dilarang. Wajib dilakukan, tetapi dia adalah dilarang untuk kita tinggalkan. Dan yang ada juga yang berkaitan dengan peribadi, iaitu jangan minum segala yang memabukkan dan jangan membunuh diri. Ada juga larangan-larangan yang bersifat peribadi. Masuklah minum perkara-perkara yang memabukkan, perkara-perkara yang boleh mendatangkan kemudaratan, yang bersifat peribadi. Malangnya ada golongan yang memperjuangkan hak peribadi itu. Kita tak kacau orang, tak apa, biar je lah. Hak asasi manusia. Dia lupa bahawa Islam datang itu untuk antaranya untuk menjaga nyawa manusia. Sebab tu agama kita larang perkara-perkara yang boleh memberikan mudarat kepada diri sendiri. Dan itu perkara yang perlu kita jauhkan. Allah kata wala tulqu biaidikum ila tahlukah, kata Allah. Jangan sengaja meletakkan diri kepada perkara yang boleh membinasakan. Dah tahu benda tu tak ada faedah kecuali membawa mudarat, maka haram dilakukan. Ada yang berhubungan dengan harta benda. Apa dia? Contohnya jangan mencuri, menyamun, dan jangan membinasakan wang ringgit. Melakukan perkara-perkara yang menyebabkan harta benda kita musnah. Termasuklah mengambil hak orang lain dan sebagainya. Itu juga adalah larangan pada Allah Subhanahu wa taala yang termasuk dalam larangan agama. Dan ada pula yang bertalian dengan masyarakat, iaitu jangan melakukan segala sesuatu yang menyebabkan permusuhan dan pergaduhan. Sebab tu Nabi kata, Allah Subhanahu wa taala kata, ya ayyuhallazina amanu ijtanibu katsiran minaz-zann. Jauhkan diri kamu daripada bersangka-sangka. Itu berkaitan dengan masyarakat. Sangka buruk, sangka orang tu buat sesuatu yang tidak baik, walaupun sebenarnya kita tak tahu pun ujung pangkal kan. Yang grup WhatsApp baru ni kan. Itu contoh dah tu. Itu contoh dah. Kita sangka orang buat kemusnahan pada harta benda kita, rupanya memang benda tu jatuh sendiri, patah sendiri. Itu contoh lah. Bagaimana dia boleh menjadi penyebab kepada permusuhan, sesama ahli qaryah, ataupun sesama sahabat-sahabat. Mana tadi? Demikian segala larangan itu ditegah oleh Rasulullah dan diwajibkan tiap-tiap orang supaya menghormati sepenuhnya larangan berkenaan. Kerana semua yang dilarang, semua yang ditegah itu ada faedah dan ada sebabnya, untuk menjaga kemaslahatan diri dan juga kemaslahatan masyarakat.
yang kadang-kadang kita tidak dapat nak terima ataupun tak dapat nak fikirkan apa sebabnya kita dilarang daripada melakukan perkara-perkara berkenaan. Tapi oleh kerana kita mengaku kita beriman dengan Allah, beriman dengan Rasul, beriman dengan kitab, malaikat dan sebagainya itu, maka kita kena buktikan keimanan kita dengan cara kita membuktikannya melalui perbuatan. Dan perbuatan itu antaranya salah satunya ialah dengan meninggalkan yang haram, meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak boleh pakai apa tak semestinya aku ni jahat, tengok apa di dalam hati, itu tak boleh pakai. Itu alasan lah tu. Don't judge a book by its cover. Itu betul lah kan. Itu betul. Don't judge a book by its cover. Tapi jangan tengok aku buat benda haram, kau kata aku tak baik, hati aku suci. Tak boleh. Itu tak boleh pakai. Kerana apa yang ada di dalam hati, itulah yang terbit melalui perbuatan. Kerana rukun iman tu ada 3. Ma waqara fil qalbi, wa ma qarrara bil lisan, dan yang ketiga ialah apa tu? Lah lupa lah pula. Wal amal bil jawarih. Nak bukti iman tu kita kena buat apa yang ada di dalam hati kita. Kita kena ucapkan dan kena berbetulanlah dengan amalan yang kita zahirkan. Wallahu a'lam. InsyaAllah kita berhenti di situ dan kita sambung pada kuliah yang akan datang. InsyaAllah kalau ikutkan kuliah saya akan berubah waktu. Hari ini hari Rabu, bulan depan hari Khamis. Lepas tu tak tahu hari apa. Dia bergantung kepada yang menyusun. Tak apalah, kita duduk dekat je kan. Jadi kita sesuaikanlah dengan kelapangan ustaz-ustaz lain yang mungkin ada keuzuran dan sebagainya. Yang baik pada Allah Subhanahu wa taala, salah dan silap daripada kelemahan saya. Mudah-mudahan apa yang kita buat pada hari ini ataupun apa yang kita lakukan pada petang ini akan menjadi asbab kepada keredaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. InsyaAllah kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asril insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.